KPM. Didik TV KPM. Selepas 3 hari pertempuran, Israel dan pejuang Palestin memulakan gencatan senjata. Mesir bertindak selaku orang tengah dalam usaha menamatkan peperangan di Gaza. Dalam pertempuran itu, sekurang-kurangnya 44 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 15 kanak-kanak, manakala 360 lagi cedera. Gencatan senjata yang secara rasmi bermula jam 11.30 malam waktu tempatan bertujuan membendung pertempuran terburuk yang memusnahkan wilayah pesisir pantai Palestin. Ish, Allahu Akbar. Teruk tengok dunia zaman sekarang ni. Makin menjadi pula. Perang sana, perang sini. Luqman, apa yang susah hati sangat tu? Tak ada, saya tengah baca berita ni pasal peperangan di Palestin, Tazah. Takut kita, Tazah. Yelah kan, macam tak ada kesudahannya kan? Betul, Tazah. Tapi Luqman tahu tak, pada zaman Rasulullah sedaya upaya nak mengelakkan peperangan. Oh, ada, Tazah Ya, macam dalam mana caranya? satu perjanjian. Perjanjian apa tu? Perjanjian Hudaibiyah. Wah, macam menarik, Tazah. Betul Kalau tu. boleh saya nak tahu lebih lanjut, boleh, Tazah? Bagus sangat. Jom kita belajar sama-sama. Okey, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Luqman Hakim. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 3 bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Salina Busrawi, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun PJ Selangor. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Sihat. Terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Asmawati yang sudi bersama dengan kita, dan cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Saya juga dipahamkan cikgu, kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke cikgu? Ya, betul. Baik, jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka cikgu. Okey, alhamdulillah bersama-sama kita ada Nur Alia. Okey Alia, lambai sikit. Okay. Alif Irfan, Khairul Zamani dan juga Nur Eliza Marsha. Kesemua mereka adalah murid-murid tingkatan 3 dari SMK Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita yang cantik dan segak pada hari ini. Baik Ustazah, untuk segmen yang mula ini kita nak bercakap tentang apa Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kepada semua murid-murid di mana sahaja anda berada, kali ini kita akan mempelajari pengenalan kepada Perjanjian Hudaibiyah. Pengenalan kepada Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, sebelum itu kita ingin lihat ataupun kita ingin uji pengetahuan sedia ada murid-murid berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perhatikan dekat paparan, iaitu kita berada di peta dunia berkaitan dengan peta di semenanjung tanah Arab. Soalannya, okey, perhatikan betul-betul ya. Soalannya, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Apa kata murid-murid di studio? Boleh tak membantu?
Okey. Ya, Eliza silakan. Eliza, silakan. Di Mekah. Di Mekah. Okey, bagus. Seterusnya, soalan yang kedua, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Okey, siapa nak bantu? Ya, Eliza juga. Eliza, Wah, silakan. okey. Di mana tu? Madinah. Di Madinah. Madinah. Dan soalan yang ketiga, apakah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di Mekah? Okey, Alia angkat tangan. Laju Silakan. Alia angkat tangan silakan. Membina masjid, menyatu padukan masyarakat di sana dan mengubah piagam Madinah. Ya, membina masjid, menyatu padukan penduduk Madinah di sana dan menggubal piagam Madinah. Dan soalan yang terakhir, tengok siapa pula yang boleh cuba menjawab. Ya. Bagaimanakah sikap musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam? Ya, Zamani. Rendah aja diangkat. Okey, silakan Zamani. Kejam terhadap umat Islam. Kejam terhadap umat Islam ataupun sentiasa berusaha memusuhi dan memerangi umat Islam. Pengetahuan ini sangat-sangat penting ya untuk kita mengenali pengenalan awal apa itu Perjanjian Hudaibiyah. Ucapan terima kasih kepada keempat-empat murid yang berjaya menjawab soalan ini tadi. Baiklah, mari kita lihat pengenalan Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, apakah itu Perjanjian Hudaibiyah? Bilakah Perjanjian Hudaibiyah berlaku? Di manakah Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku? Siapakah wakil kedua belah pihak dalam Perjanjian Hudaibiyah ini? Dan apakah peristiwa awal yang mencetuskan Perjanjian Hudaibiyah? Bolehkah murid-murid di rumah dan juga di studio perhatikan betul-betul paparan yang ingin Ustazah kongsikan? Okey, cuba lihat. Apakah itu Perjanjian Hudaibiyah? Okey, perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin Mekah yang berlaku di Hudaibiyah. Boleh ya? Okey, apa kata yang nombor 2 ni, kita minta Abang Lokman kita pula yang baca. Bilakah Perjanjian Hudaibiyah berlaku? Berlaku pada tahun 6 Hijrah, Ustazah. Ya, berlaku pada tahun 6 Hijrah. Ya, ingat ya, buat catatan semua di rumah, jangan lupa. Dan seterusnya, di manakah perjanjian ini berlaku? Okey, cuba kita lihat sesuai dengan namanya, Perjanjian Hudaibiyah berlaku di Hudaibiyah, iaitu di satu kawasan tak jauh daripada kota Mekah. Seterusnya kita lihat pula yang keempat. Siapakah wakil kedua pihak dalam Perjanjian Hudaibiyah ini? Perhatikan betul-betul. Boleh tak Abang Lokman kita sekali lagi membacanya? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Suhail bin Amru, yakni wakil musyrikin Mekah. Ya, Perjanjian Hudaibiyah ialah di antara dua pihak, iaitu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang musyrikin Mekah yang diwakilkan ataupun yang diwakili oleh Suhail bin Amru. Nama-nama ni kan Abang Lokman kadang-kadang adik-adik susah nak ingat, murid-murid susah nak ingat. Jadi mereka perlu catat ya. Nama, tempat dan tarikh perlu dicatat. Baiklah, perkara ataupun maklumat yang seterusnya berhubung dengan pengenalan awal Perjanjian Hudaibiyah ialah apakah peristiwa awal yang mencetuskan Perjanjian Hudaibiyah? Sebelum Perjanjian Hudaibiyah berlaku, ada peristiwa yang awal yang mencetuskan perkara ini. Mari kita sama-sama lihat skrin ini. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi masuk ke Masjidil Haram, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi masuk ke Masjidil Haram. Jadi apabila Rasulullah bermimpi, menyebabkan Rasulullah rasa rindu untuk kembali ke kota Mekah. Seperti yang kita ingat tadi ya, masa soalan yang awal tadi kan, betul. Rasulullah lahir di mana? Rasulullah lahir di Mekah. Betul. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan selepas 6 tahun berada di Madinah, Rasulullah mendapat mimpi yang mengundang memori dan ingatan rasa rindu Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Okey. Seterusnya,
Apa kata kita bersama murid-murid untuk kita uji minda murid berhubung dengan pengenalan awal perjanjian Hudaibiyah. Okey, murid-murid di studio semua dah bersedia? Angkat tangan. Okay, thumbs up sikit. dua-dua. Tanda dah bersedia. Orang tu tanda anda bersedia. Wah, mantap. Bersedia semuanya. Baiklah. Okey, ini soalan-soalannya. Yeah. Okey, siapa nak jawab? Yang pertama, apakah itu perjanjian Hudaibiyah? Berebut Ustazah. Berebut angkat tangan. Siapa tu? Abang Loman nampak siapa tadi angkat tangan? Nampak macam Alia dulu Ustazah. Alia dulu. Okey, silakan Alia. Perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musyrikin Mekah yang berlaku di Hudaibiyah. Masya-Allah. Betul ke Ustazah? Betul. Terbaik. Terbaik. Nanti Tepuk Abang sikit. Loman akan tuliskan markah ya. Boleh, Ustazah. Akhir sekali nanti kita kumpulkan markah mereka. Boleh, Ustazah. Okey, bagus. Seterusnya yang kedua, bilakah perjanjian Hudaibiyah berlaku? Ya, nampak siapa yang Alif angkat tangan tadi? Silakan Alif. Okey, silakan. Alif. Berlaku pada 6 Hijrah. Berlaku pada tahun 6 Hijrah. Betul ke betul? Betul. Betul. Okey, tahniah. Seterusnya, soalan yang ketiga, di manakah perjanjian Hudaibiyah ini berlaku? Wah. Okey. Eliza dah angkat tu. Okey, silakan Eliza. Berlaku di Hudaibiyah. Berlaku di Hudaibiyah. Dan seterusnya, siapakah wakil kedua belah pihak dalam perjanjian Hudaibiyah ini? Ya, siapa nak angkat tangan tu? Eliza sekali lagi angkat tangan, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Suhail bin Amru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Suhail bin Amru. Tahniah Eliza. Dan soalan yang terakhir, siapa nak cuba? Okey, sila angkat tangan. Ya, Zamani. Silakan Zamani. Rasulullah SAW bermimpi masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Jadi cuba kita kira Baik. berapa markahnya. Nampak macam Eliza yang jawab ramai tadi. Betul, Banyak Eliza tadi kan? dapat 2 markah Ustazah. Ya, 2 markah. Dan Jadi saya murid-murid yang tandakan lain? Ustazah Betul. Okey, Alhamdulillah murid-murid di rumah anda telah pun mempelajari pengenalan berhubung dengan perjanjian Hudaibiyah. Maklumat-maklumat ini sangat-sangat penting untuk anda ingat ya dan fahamkan ya, iaitu yang pertama tadi, apa itu perjanjian Hudaibiyah, bila perjanjian Hudaibiyah berlaku, di mana perjanjian Hudaibiyah berlaku, antara siapakah perjanjian Hudaibiyah berlaku, dan apakah peristiwa yang mencetus kepada berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ya, betul lah. Cuma Ustazah, kenapakah pada hari ini khususnya kita sebagai umat Islam kena tahu dan belajar peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini Ustazah? Masya Allah, hebat soalan tu ya murid-murid. Baiklah, dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini ada insan yang sangat-sangat istimewa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah ada memberikan kita pengajaran dan pendidikan serta iktibar yang boleh kita ambil daripada perjanjian ini. Jadi, murid-murid di mana sahaja anda berada, jangan ke mana-mana, ikuti pendidikan, pembelajaran kita pada kali ini berhubung dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas pencerahan dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Ya, silakan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Lokman, kelas kita dah nak bermula ni. Apa yang khusyuk sangat tu? Akbar. Maaf Ustazah, saya sebenarnya tengah khusyuk ni baca komik perjanjian Hudaibiyah Ustazah. Oh, apa yang Lokman dapat dari komik tu?
Dalam komik ni dia cerita tentang kehebatan Rasulullah SAW dalam menyusun strategi untuk mengutamakan perdamaian dan keamanan Ustazah. Masya-Allah. Jadi makna kata segmen ni Ustazah, kita nak belajar tentang kronologi perjanjian Hudaibiyah. Betul ke Ustazah? Ya, betul tu. Baiklah murid-murid di studio dan juga di rumah, bersedia semuanya untuk kita mempelajari kronologi peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Untuk itu, murid-murid kena bersedia dengan buku teks ya, tingkatan 3 pada muka surat 168 dan 169. Murid-murid akan dapati kronologinya ya, iaitu turutan peristiwa. Dan pada kali ini Ustazah akan kongsikan kisah ataupun peristiwa kronologi itu dalam bentuk komik seperti yang Abang Luqman baca tadi ya. Baiklah. Peristiwa pertama yang mencetuskan kepada perjanjian Hudaibiyah apabila Rasulullah SAW bermimpi. Bermimpi apa? Cuba lihat dalam gambar. Mimpi menziarahi Mekah, mimpi menziarahi Baitullah, menunaikan tawaf di Baitullah, mendapat kunci Kaabah, menunaikan umrah. Ya? Dan peristiwa mimpi ini Rasulullah ceritakan kepada para sahabat. Para sahabat sangat-sangat gembira dengan mimpi Rasulullah ini. Baiklah murid-murid, ingat itu kronologi yang pertama. Seterusnya, Rasulullah telah pun merancang untuk mengadakan ataupun untuk membuat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dalam merancang perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah, Rasulullah telah menyusun beberapa strategi agar niat kehadiran dan kedatangan mereka ke Mekah tidak disalahartikan, kerana mereka pergi ke Mekah adalah untuk menunaikan ibadat, iaitu menunaikan ibadat umrah. Baiklah, pada hari Isnin pada bulan Zulkaidah pada 6 Hijrah, seramai 1,400 umat Islam bersama-sama dengan Rasulullah SAW dari Madinah menuju ke Mekah. Mereka hanya membawa pedang yang tersarung. Dalam budaya Arab, pedang yang tersarung itu menunjukkan bukan peperangan, ya. Bukan bertujuan untuk peperangan, hanya bertujuan untuk menjaga diri sahaja. Seterusnya, Rasulullah SAW berserta rombongannya 1,400 orang tadi telah berhenti di satu tempat namanya Zulhulaifah. Cuba sebut sekali lagi, Zulhulaifah. Di sini mereka telah berniat untuk menunaikan umrah. Untuk makluman Abang Luqman dan juga murid-murid semuanya, inilah tempat dipanggil miqat untuk jemaah haji ataupun jemaah yang menunaikan umrah berniat ihram umrah. Jadi para sahabat dan juga Rasulullah telah berada di Zulhulaifah untuk berniat ihram. Mereka juga membawa binatang ternakan seperti unta, kambing untuk dijadikan korban, ya. Seterusnya, murid tahu tak? Abang Luqman di studio tahu tak apakah yang berlaku kepada orang Arab apabila mereka tahu keadaan ataupun kehadiran dan kedatangan orang-orang Islam? Apa yang berlaku Ustazah? Ya, apa yang berlaku? Cuba tengok dalam komik ni. Agaknya boleh tak Abang Luqman kita lakonkan sedikit? Boleh. Nak jadi Abu Jahal ke nak jadi Abu Lahab? Alamak. Dua-dua jahat Ustazah. Dua-dua jahat. Tapi itulah realitinya. Di Mekah mereka sangat gempar. Ya, cuba lakonkan. Ketika mana umat Islam ingin masuk ke kota Mekah, maka mereka dihalang oleh penduduk musyrikin Mekah. Mereka kata, jangan kau masuk. Tak dibenarkan. Jangan kau melangkah ke Mekah. Betul ke Ustazah? Maksudnya orang Arab ataupun orang Quraisy Mekah sangat-sangat bimbang dan mereka ingin menghalang, tidak mahu membenarkan umat Islam masuk ke kota Mekah. Okey, seterusnya di satu tempat namanya Qura'ul Ghamim, Khalid Al-Walid. Pada masa ini Khalid Al-Walid belum lagi memeluk Islam.
Dia adalah panglima hebat tentera Quraisy. Bersama dengan 200 tentera Quraisy, mereka ingin menghalang Rasulullah di tempat ini, tetapi dengan kebijaksanaan Rasulullah telah memilih jalan lain, iaitu menuju ke Hudaibiyah. Dan seterusnya, semasa berada di Hudaibiyah, seorang perantara atau wakil musyrikin Mekah berjumpa dengan Rasulullah, namanya Budayl bin Warqa, untuk menanyakan ataupun untuk menjadi perantara antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Bukan itu sahaja, ada 2 orang kaum musyrikin yang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tak puas hati, kenapa Muhammad nak datang ke tempat kita? Jadi Hulais bin Alqamah dan juga Urwah bin Mas'ud, kedua-dua mereka ini ingin bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menghalang dan juga memastikan Rasulullah datang bukan untuk berperang. Dan seterusnya, masih lagi di Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah melantik seorang sahabat, iaitu Uthman bin Affan, diutuskan bertemu dengan Quraisy Mekah untuk menyatakan tujuan sebenar kedatangan umat Islam ke Mekah. Tapi murid-murid tahu tak apakah perkara yang berlaku sebenarnya? Terdengar berita mengatakan Uthman telah mati dibunuh kerana Saidina Uthman ditahan selama 3 hari. Luqman, untuk makluman Luqman dan juga semua, utusan adalah orang yang perlu diberi keselamatan. Betul. Tak boleh, utusan tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu-gugat. Ya, itu adalah menjadi etika yang salah. Melanggar etika apabila membunuh utusan. Jadi murid-murid, apakah tindakan umat Islam apabila mendapati Uthman bin Affan ataupun mendengar berita Uthman bin Affan dibunuh? Pastinya umat Islam tidak akan berdiam diri. Semangat persaudaraan ukhuwah Islamiyah menyebabkan Rasulullah SAW mengadakan satu sumpah setia. Apa dia? Satu sumpah setia, namanya Bai'ah Ridwan. Cuba sebut. Bai'ah Ridwan. Apakah tujuan Bai'ah Ridwan ini? Iaitu sumpah setia umat Islam untuk menuntut bela kematian Uthman bin Affan. Apabila orang Quraisy mendengar berita semangatnya umat Islam ingin membela kematian Uthman bin Affan, mereka akhirnya merasa gentar dan menghantar Suhail bin Amru. Cuba sebut namanya. Suhail bin Amru. Ya, bagus. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka termeterailah, berlakulah satu perjanjian damai yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Itulah kronologi bagaimana Perjanjian Hudaibiyah berlaku. Panjang tak ceritanya tu? Boleh diringkaskan dengan komik seperti ini. Betul, senang faham Ustazah kan? Senang faham. Baiklah. Sebelum uji minda, mungkin kita ada beberapa perkara yang kita ingin bincangkan berhubung dengan kronologi peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ini. Kalau kita lihat, di sinilah kehebatan Rasulullah SAW. Betul, apa yang Rasulullah pegang? Keamanan dan perdamaian. Cuma Ustazah, kalau boleh saya nak bertanya, boleh ke Ustazah? Boleh, silakan. Kalau kita lihat pada gambar yang ke-7 kan, macam mana musyrikin Mekah ketika itu mereka tahu tentang yang kedatangan Rasulullah orang Islam. Betul. Sedangkan dulu tak ada internet. Jadi bagaimana Ustazah? Tak ada berita. Masya-Allah. Cuba kita tanya anak murid kita. Boleh Ustazah? Macam mana? Ya. Wah, Eliza. Agak-agaknya lah Eliza. Ya. Pandangan Eliza. Sebab apa ya? Sebab kaum musyrikin Mekah dia ada mata-mata, macam ada spy. Yalah mata-mata. Kan? Ada mata-mata, ada spy, dan mungkin juga kabilah-kabilah yang lalu lalang dan mereka pasti nampak kan? Betul. Dan perhabaran itu disampaikan. Begitulah agaknya perhabaran sampai pada waktu itu. Tidak melalui WhatsApp, tidak melalui apa-apa media sosial kan? Baiklah, murid-murid di studio dan juga di rumah, adakah anda dah bersedia dengan uji minda kita? Dah bersedia? Okey, silakan. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Perjanjian nombor 1. Perjanjian antara Rasulullah dan musyrikin Mekah. Angkat tangan siapa yang nak mencuba jawab. Ya, Alia, silakan.
Hudaibiyah. Hudaibiyah. Jom kita tengok. Betul ke Ustazah jawapannya? Ya, nampaknya macam betul aja. Hurufnya dah keluar. Okey, tahniah Alia. Soalan yang kedua. Perjanjian berlaku pada tahun apa? Angkat tangan. Ya, Ustazah nampak zaman ni angkat tangan tu. Silakan. Pada tahun ke berapa? 6 Hijrah. 6 Hijrah. ENAM. Bagus. Soalan yang ketiga. Panglima musyrikin yang ingin menghalang umat Islam. Siapa dia? Okey, silakan. Ya, Alif. Silakan Alif. Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid Al-Walid. Cuba kita tengok. Okey, betul. Dan seterusnya. Binatang apakah yang dibawa untuk dijadikan korban? Tengok soalan nombor 4 tu. Dia bermula dengan huruf U. Siapa nak cuba jawab? Unggas? Ya, Eliza. Silakan. Okey. Unta. Okey, soalan yang kelima. Tujuan pergi ke Mekah ialah untuk menunaikan. Alia dah angkat tangan dah macam Alia, tu. Silakan Alia. Silakan. Ya, dia menunaikan umrah. Menunaikan umrah. Betul bagus. Kita ada 2 lagi soalan yang keenam. Sumpah setia apakah untuk membela kematian Usman? Alif dah angkat tangan tu. Silakan Alif. Namanya bai'ah apa? Ya? Bai'ah lagi? Bai'ah Ridwan. Okey, betul. Dan soalan yang terakhir, wakil musyrikin Mekah ialah bin Amru. Siapa? Eliza, Ustazah. Eliza nak cuba jawab, silakan. Suhail bin Amru. Masya Allah. Tahniah. Maknanya anak-anak di studio memberikan perhatian yang sangat baik dalam pembelajaran kita. Bagaimana anak-anak di rumah? Adakah anak-anak di rumah dapat menjawab soalan-soalan teka silang kata kita tadi? Ya. Katanya mudah Ustazah bila fokus dalam kelas. Ya. Dan Ustazah, apakah iktibar yang boleh kita ambil dari kronologi perjanjian Hudaibiyah ni Ustazah? Masya Allah. Iktibar yang kita boleh ambil daripada kronologi perjanjian Hudaibiyah ini tadi ialah Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu bijak, perlu berhemah dan juga perlu mengutamakan keamanan dan perdamaian. Okey, baik Ustazah. Dan berapakah ganjaran untuk murid-murid kita Ustazah? Ya, tadi nampak siapa yang ramai? Macam semuanya ya? Betul, semua macam jawab semuanya Ustazah. jawab. Okey, kita bagi seorang satu tanda Seorang satu terbaik. Okey, tahniah kepada murid-murid kita. Tahniah kepada semua murid di studio dan juga di rumah. Baik, kerana telah menjawab dengan jawapan yang betul. Okey, Ustazah, kita nak berehat Alif seketika. tadi dengan zaman ni dah dapat belum? Oh, lupa Ustazah. Okey. Terlepas pandai. Terima kasih Ustazah ingatkan ya. Okey, Ustazah, kita nak rehat seketika, boleh silakan. ke? Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. TV KPM. Setiap perjanjian ada isi kandungannya, termasuklah perjanjian Hudaibiyah, dan pada segmen ini kita nak belajar tentang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan ustazah kita, Ustazah Salinah Busrawi, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun PJ Selangor. Betul tak Ustazah? Untuk segmen ini kita nak belajar tentang isi kandungan. Silakan Ustazah. Betul tu. Insya-Allah murid-murid diharap semua murid-murid bersedia, kita ingin meneliti satu persatu apakah dia isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Baiklah. Boleh lihat buku teks ataupun skrin untuk kita lihat isi kandungan yang pertama.
boleh tak kita nak minta adik di studio, murid-murid di studio untuk membantu rakan-rakan kita di rumah membacakan isi kandungan yang pertama. Siapa yang nak cuba membacanya? Okey. Wah, Alia dah angkat tangan. Alia, dah. Silakan Alia. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun itu, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Terima kasih Alia. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan apakah isi-isi penting yang terdapat dalam isi kandungan yang pertama ini. Cuba kita lihat, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh memasuki kota Mekah. Tidak boleh memasuki kota Mekah ya, pada tahun itu. Okey, iaitu pada tahun 6 Hijrah. Sebaliknya bila mereka dibenarkan? Pada tahun 7 Hijrah. Dan berapa hari? 3 hari sahaja. Dalam keadaan macam mana? Hanya boleh membawa senjata yang bersarung, pedang yang bersarung sahaja. Tidak boleh membawa kelengkapan senjata perang, tetapi hanya boleh membawa pedang yang tersarung sahaja. Dan orang Quraisy tidak boleh mengganggu, tak boleh ganggu. Okey, bagus kan perjanjian ini? Tapi cuba perhatikan, bayangkan ya, Luqman, orang Islam 1,400 orang Islam telah berada di Hudaibiyah dengan membawa segala unta dan kambing dengan beramai-ramai, dah nak dekat dah dengan kota Mekah. Tetapi dalam perjanjian ini orang Quraisy kata tak boleh masuk. Kalau Luqman, apa perasaan? Sedih Ustazah. Sedih. Kita dah letih kan? Dah letih. Betul. Kecewa. Marah tak? Marah Ustazah. Tapi apa yang Rasulullah buat? Menerima perjanjian ini. Menerima perjanjian ini, akor dengan kehendak orang Quraisy. Akor bukan bermakna kalah. Ya. Menerima perjanjian ini demi menjaga keamanan dan perdamaian. Walaupun hati memang sangat-sangat sedih, dah nak dekat, dah penat, tetapi inilah yang kita lihat ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, cuba perhatikan sekali lagi apa isi-isi pentingnya. Tak boleh masuk ke Mekah pada tahun itu, tapi boleh masuk pada tahun 6 Hijrah. Itu pun cuma 3 hari sahaja. Tidak boleh membawa senjata kelengkapan perang, hanya pedang yang tersarung, bukan terhunus. Dan orang Arab ataupun orang musyrikin Mekah tidak boleh mengganggu orang Islam yang hadir ataupun yang datang pada tahun itu. Boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat pula isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang kedua. Okey, siapa boleh bantu untuk kita baca? Okey, Alif, silakan Alif. Silakan Alif. Tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Ya, terima kasih Alif. Okey, cuba kita lihat. Tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak. Orang Islam dan juga orang Quraisy tak boleh berperang. Sedangkan selama ini itulah yang dicari oleh orang Quraisy Mekah. Mereka akan sekat, akan memusuhi apa sahaja yang orang Islam buat, mereka akan musnahkan ya. Tetapi dengan perjanjian Hudaibiyah ini berlaku genjatan senjata. Tak boleh ada senjata, tak boleh ada peperangan selama 10 tahun. 10 tahun ya, lama juga. Betul, tu. Zazah. Betul, lama tu. Bagus kan? Bagus kalau seluruh dunia yang berperang sekarang ini mengadakan genjatan senjata seperti ini dan mematuhinya. Betul. Ya. Okey, terima kasih Alif. Dan seterusnya, macam mana pula dengan isi yang ketiga? Okey, Eliza, Zazah. Oh, Eliza dah angkat tangan dah, bersedia dia. Okey, silakan Eliza. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Bagus, terima kasih Eliza. Jelas bacaannya. Mana-mana pihak
mana-mana kabilah, orang Arab kan ada banyak kabilah, macam-macam kabilah, mana-mana pihak, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah, maka dia terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Begitu juga mana-mana puak, mana-mana kaum yang mengikat perjanjian dengan Quraisy, maknanya mereka jadi apa istilahnya? Jadi geng, jadi kawan Quraisy, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Ini bermaksud perjanjian itu bukan hanya kepada umat Islam dan orang Quraisy Mekah, tetapi juga mana-mana kabilah yang ada di sekitar semenanjung tanah Arab. Mereka boleh membuat perjanjian damai sama ada dengan Rasulullah, dengan umat Islam ataupun dengan orang Arab Quraisy Mekah. Hebat perjanjian ini ya. Betul, menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Okey, apa kata kita lihat perjanjian yang keempat, dan ini adalah isi kandungan yang terakhir. Silakan. Siapa nak baca? Okey, Zamani nak baca. Silakan Zamani. Orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Okey, ayat ni kan murid-murid kita kena baca beberapa kali tau. Luqman. Kita kena baca beberapa kali supaya kita tidak keliru. Cuba kita baca. Orang Mekah yang lari ke Madinah. Okey, kita highlightkan. Orang Mekah yang larinya mestilah lari ke Madinah ya. Okey. Perlu dikembalikan. Pulangkan dia balik. Okey. Manakala orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Apa perasaan Luqman lah kan bila membaca isi kandungan ini? Agak-agaknya ada rasa macam berat sebelah tak? Betul Ustazah. Kan? Sepatutnya dua-dua kena dikembalikan kan? Sepatutnya dua-dua kena dikembalikan. Sebenarnya itulah perasaan yang dialami oleh para sahabat. Terutamanya Saidina Umar. Betul, Saidina Umar marah Saidina Umar antara sahabat yang kenapa begitu? Betul. Kan? Tetapi sebenarnya kebijaksanaan Rasulullah melihat jauh ke depan. Rasulullah berwawasan tinggi dan melihat sesuatu itu jauh ke depan. Kalau kita lihat orang Mekah yang lari ke Madinah, kebanyakan orang Mekah di sini ialah orang yang telah memeluk Islam dan mereka tidak sempat berhijrah ke Madinah. Jadi mereka berada di Mekah, diseksa, dihina, mendapat tentangan, dan mereka memang ingin lari ke Madinah untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi apa yang berlaku apabila mereka keluar dari Mekah tanpa persetujuan ataupun tanpa dimaklumkan kepada pembesar-pembesar Quraisy Mekah? Bila mereka sampai ke Madinah, Rasulullah perlu memulangkan semula mereka ke Madinah, ke Mekah. Begitu juga orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah kebanyakannya orang yang tidak bersetuju lagi dengan Rasulullah. Tidak bersetuju dengan Rasulullah, mereka ingin ke Mekah, maka mereka terus ke Mekah dan tidak diperlukan lagi. Sebenarnya ada beberapa kisah yang menyayat hati berhubung dengan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ini. Walaupun umat Islam pada masa itu mendapat tentangan, ada sekumpulan sahabat yang keluar dari Mekah menuju ke Madinah dan kemudian mereka disuruh patah balik ke Mekah. Tetapi mereka tak mahu masuk ke Mekah kerana pasti seksaan dan penderitaan akan mereka alami. Jadi mereka berkumpul di luar kawasan Mekah. Akhirnya terdapat satu kumpulan yang besar berkumpul di kawasan sekitar luar Mekah, dan mereka ini tidak terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Lalu mereka telah menghalang mereka menghalang dan membuat sesuatu yang menyebabkan orang musyrikin Mekah tidak selesa, dan akhirnya musyrikin Mekah terpaksa membatalkan ataupun menerima kembali memastikan orang yang pergi ke Mekah teruslah ke Madinah. Orang yang keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah terus menetap di Madinah. Dan ini memberi kesan yang baik kepada negara Islam Madinah, iaitu orang-orang yang tidak bersetuju dengan Nabi akhirnya keluar dari Madinah. Manakala umat Islam yang berada di Mekah akhirnya keluar dari Mekah dan tidak bersama-sama lagi dihina dan diseksa di Mekah. Baiklah murid-murid, apa kata kita cuba uji minda murid-murid
Masih ingat lagi kah apa isi-isi penting isi kandungan perjanjian Hudaibiyah? Murid-murid perlu menjawab betul atau salah. Untuk itu, boleh tak murid-murid gunakan pen dengan kertas? Nombor 1, betul atau salah, tandakan right atau pangkah. Nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Kita cuba dulu. Nombor 1, umat Islam dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun 6 Hijrah. Betul atau salah? Okey, Alia. Alia, kita tulis. Betul. Boleh? Kita tulis, semua murid tulis dalam kertas ya. Nombor 1, nanti dulu kita kumpulkan semua. Nombor 2, cuba jawab nombor 2. Umat Islam hanya dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun berikutnya selama 3 hari sahaja. Betul atau salah? Ketiga, umat Islam dibenarkan membawa senjata yang lengkap. Betul atau salah? Dan yang keempat, umat Islam dan Quraisy Mekah tidak boleh berperang selama 10 tahun. Okey, siapa dah siap? Angkat dan tunjukkan di skrin anda. Okey, salah betul, salah betul. Macam mana dengan Zamani dan Alif? Okey, mungkin boleh tunjukkan jawapan Aliza? masing-masing. Okey. Boleh. Tak Zamani nampak dekat Zamani sikit. angkat tinggi. Tak nampak tulisannya. Ya, betul. Okey, salah betul, salah betul. Okey. Salah betul, salah betul Alif. Salah betul, salah betul. Jom kita lihat jawapannya. Okey, kita tengok nombor 1. Umat Islam dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun 6 Hijrah. Kenapa jawapan ni salah? Ya, siapa nak cuba? Kenapa? Ya, Alia. Kenapa jawapan ni salah? Kerana Rasulullah SAW tidak dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun tersebut. Namun Rasulullah SAW dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Okey, tahniah. Bagus tu. Terima kasih Alia. Dan seterusnya, umat Islam, soalan nombor 3. Umat Islam sebab nombor 1 dengan nombor 2 tadi dah sekali ya. Abang Loman dah sekali dah yang Alia terangkan tadi. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Umat Islam dibenarkan membawa senjata yang lengkap. Kenapa salah? Ya, Eliza. Umat Islam hanya dibenarkan membawa senjata yang bersarung seperti pedang bersarung. Ya, tidak dibenarkan membawa senjata yang lengkap kerana bimbang memerangi orang Quraisy. Okey. Kita ada 3 lagi soalan. Boleh tak murid-murid cuba nak menjawab? Siapa nak cuba jawab soalan nombor 5? Siapa nak cuba jawab soalan nombor 5? Lihat di skrin. Siapa nak cuba jawab soalan nombor 5? Okey, Zamani Ustazah. Zamani, silakan. Nombor 5. Mana-mana kabilah boleh mengikat perjanjian dengan mana-mana pihak dan mereka juga akan terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Betul atau salah? Betul, salah. Betul. Okey. Maksudnya apa di situ? Boleh Zamani terangkan sikit? Maksudnya sesiapa yang terikat, contohnya kabilah mana-mana yang terikat, semua akan terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana yang membuat perjanjian dengan Rasulullah atau Quraisy akan terikat juga dengan perjanjian Hudaibiyah. Betul. Nombor 6, siapa nak cuba jawab? Ya, Eliza. Orang Madinah yang lari ke Mekah mestilah dipulangkan semula. Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab orang Madinah yang lari ke Mekah akan dipulangkan semula. Ya. Dan yang ke-7 mungkin boleh terus jawab tu. Orang Mekah yang lari ke Madinah tidak perlu dipulangkan ke Mekah. Adakah ini betul? Salah. Salah. Yang betul ialah mereka akan dipulangkan semula. Ya. Okey. Tahniah. Tahniah kepada murid-murid kita kerana telah menjawab jawapan yang betul. Dan berapakah ganjaran Ustazah untuk murid-murid kita? Ya, nampak tadi penerangan Alia agak jelas dan meyakinkan. Kita bagi ekstra untuk Alia. Ya. Dan juga Ustazah? Zamani. Okey, baik. Jadi sementara saya nak bagi markah kepada murid-murid kita, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Silakan. Baik, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.
Okey, baik, untuk segmen kali ini kita nak tahu tentang apakah hikmah di sebalik perjanjian Hudaibiyah. Jadi apa kata, jom kita ajukan soalan kepada Ustazah Salina Busrawi, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari SMK Taman Datuk Harun PJ Selangor. Jadi Ustazah, apakah hikmahnya Ustazah? Silakan. Ya, alhamdulillah. Antara hikmah perjanjian Hudaibiyah, sebelum itu pastikan anda semua bersedia, ya. Jom kita lihat hikmah perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, kita lihat hikmah perjanjian Hudaibiyah dari segi ataupun daripada aspek perkembangan dakwah Islam, ya. Cuba perhatikan, musyrikin yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah. Cuba perhatikan kata kuncinya, tidak lagi mengganggu usaha dakwah, ya. Maksudnya Rasulullah boleh berdakwah dengan bebas. Yang kedua, ramai orang Arab memeluk Islam, ya, secara terang-terangan. Cuba lihat nama-namanya. Adakah nama-nama ini murid-murid kenal? Antaranya Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Osman bin Talha. Mesti ada nama yang murid sangat familiar kan, yang sangat kenal, ya, iaitu Khalid Al-Walid. Rupa-rupanya memeluk Islam sewaktu berlakunya perjanjian Hudaibiyah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti di Bahrain dan Oman, serta kerajaan di luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Inilah antara hikmahnya. Apabila tiada berlaku peperangan, maksudnya dakwah Islam dapat disebarkan dengan lebih aman, ya. Seterusnya, kita lihat pula hikmah perjanjian Hudaibiyah dari aspek perkembangan politik Islam. Cuba lihat dalam skrin. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf, ini kata kunci dia, mengiktiraf kerajaan Islam Madinah dan juga mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Apabila mereka menerima perjanjian Hudaibiyah, maksudnya mereka telah mengiktiraf Madinah sebagai sebuah kerajaan Islam dan Rasulullah sebagai pemimpin. Seterusnya, Rasulullah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Antaranya termasuklah Bani Khuza'ah, ya, namanya Bani Khuza'ah. Dan Rasulullah juga mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan. Sekali lagi, pemimpin-pemimpin lain mengiktiraf, ya, kerajaan Islam Madinah dan juga Rasul sebagai pemimpin kerajaan pada masa itu. Dan seterusnya, selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpukan perhatian kepada Yahudi Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam di Madinah. Ini menunjukkan dari segi politik, Rasulullah dapat menyebarkan, membuat hubungan baik bukan sahaja dengan kabilah-kabilah di sekitar, tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan di tempat lain. Malah fokus baginda tidak lagi kepada Quraisy Mekah, hanya berubah pula kepada Yahudi. Jadi bebanan tugas politik baginda tu menjadi kurang, ya. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat hikmah perjanjian Hudaibiyah daripada aspek perkembangan ketenteraan Islam. Cuba kita lihat, kekuatan tentera Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang. Berapa kali ganda tu, ya? Dalam hanya tempoh 2 tahun sahaja. Masya Allah. Mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Masya Allah, ya. Murid-murid yang dirahmati Allah, ini antara hikmah, ya. Hikmah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tentera Islam semakin bertambah kerana lebih ramai masyarakat Arab yang memeluk agama Islam. Termasuklah siapa tadi? Khalid bin Al-Walid, ya. Dan inilah antara hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah dari aspek ketenteraan.
bertambah dari 3,000 kepada 10,000 tentera Islam. Berapa kali ganda tu ya Abang Luqman? 3 kali ganda. 3 kali ganda. Masya Allah kan. Jadi kita kena bersyukur apa sahaja yang Rasulullah laksanakan, pasti dengan kebijaksanaan baginda ada hikmah di sebaliknya. Walaupun mungkin hikmah itu kita tak perasan ataupun kita tak nampak depan mata pada hari itu. Baiklah murid-murid. Okey Ustazah. Jadi kalau kita lihat hari ini kita ada bertanya kepada murid kita dan murid kita pun ada jawapan yang betul. Jadi bagaimana Ustazah menilai prestasi keseluruhan murid-murid kita Ustazah? Silakan. Sebelum tu kita nak tengok murid-murid boleh tak menjawab, berikan sedikit sahaja. Berikan sedikit saja, minta maaf ya Ustazah. Terbatuk pula. Berikan sedikit sahaja intipati ataupun isi-isi penting dalam hikmah perjanjian Hudaibiyah ni. Boleh tak? Pertama dari aspek perkembangan dakwah, kedua dari aspek perkembangan politik, dan yang ketiga perkembangan ketenteraan Islam. Siapa nak cuba yang dakwah dulu? Okay, Eliza, silakan. laju Eliza angkat tangan. Silakan Eliza. Sikit je ke Ustazah? Bolehlah. Eliza sampaikanlah apa yang Eliza baca tadi bersama-sama dengan Ustazah, apa yang Eliza dapat hikmah perjanjian Hudaibiyah dari aspek perkembangan dakwah. Musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Okey. Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Khalid Al-Walid, Utsman bin Talha dan Amr bin Al-As. Ya, maksudnya dakwah Islam semakin tersebar, betul tak? Ya, okey. Seterusnya, siapa nak cuba jawab politik pula? Okey. Okey, Alia, boleh tak kita tengok sama-sama? Yang ini ialah perkembangan politik dan ini ialah perkembangan ketenteraan. Abang Luqman, Ustazah yakin adik-adik sebenarnya semuanya dah bersedia ataupun semuanya dah faham tentang hikmah perjanjian Hudaibiyah tadi. Masing-masing nak angkat tangan nak berikan jawapannya. Berebut Ustazah Dan Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Baiklah murid-murid, jangan lupa dapatkan latihan pengukuhan dalam portal Delima. Okey, baik. Dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita Masya Allah, memang tak tahu macam mana nak nilai sebab semuanya hebat. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Dan kita tengok berapa jumlah thumbs up yang telah diberikan oleh Abang Luqman kepada adik-adik ini. Alif 2, Zamani 3, Eliza 4 dan juga Alia 4. Tahniah. Baik Ustazah, dengar cerita Ustazah nak tutup segmen kita pada kali ini dengan syair, betul ke Ustazah? Bukan syair, dia macam puisi lah. Kalau syair tu Ustazah nak berlengguk-lengguk. Dia macam bukan puisi, kata hati. Baik, terima kasih kepada Ustazah Salina Busrawi, merupakan guru cemerlang pendidikan Islam dari SMK Taman Datuk Harun PJ Selangor, dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor, kepada murid-murid dalam talian kita, juga kepada anda yang menonton dari rumah. Apa kata? Jom kita dengarkan puisi dari Ustazah Salina Busrawi. Bermula dengan mimpi yang indah. Mimpi menziarahi Makkah Al-Mukarramah, menunaikan ibadat tawaf di Baitullah, menerima kunci Ka'bah, menjadikan Rasulullah rindu, teramat-amat rindu untuk pulang ke kampung halaman. Maka pada hari Isnin Zulqa'edah 6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama 1,400 umat Islam pasrah pulang ke kampung halaman. Rasulullah SAW insan berperibadi unggul, berwawasan tinggi, bijak dalam tindakan, mengatur strategi dalam setiap gerakan. Perjalanan pulang ke Mekah disusun dengan strategi-strategi untuk mengelakkan peperangan, mengutamakan kedamaian dan keamanan. Perjanjian Hudaibiyah, satu bukti yang menunjukkan keindahan Islam, agama keamanan, agama perdamaian, agama kesejahteraan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan di kau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam.